Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2190216 Muhammad Hakim Mihaini dari kelas 1 FKZB. Pada video kali ini saya akan membincangkan tentang kebaikan dan keburukan teknologi komunikasi zaman kini. Sebelum kita meneruskan lagi perbincangan kita pada kali ini, saya akan menceritakan sedikit tentang teknologi komunikasi. Okay, seperti mana yang semua tahu, teknologi komunikasi berkembang pesat dalam jangka tempoh masa yang singkat. Kita dapat lihat pada zaman dahulu telah menggunakan inisiatif secara isyarat, iaitu menggunakan kayu api untuk berinteraksi. Kini manusia telah mencipta telefon pintar yang dapat memenuhi segala keperluan dan cita rasa manusia pada zaman kini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Arus perkembangan semasa ternyata memberi impak yang amat besar dalam kehidupan kita. Perkembangan demi perkembangan, ini tidak dapat kita hadapi tanpa kita membina tabaran baru dalam kehidupan kita. Perkembangan ini meliputi keseluruhan cara hidup masyarakat kini, dan apa yang ingin difokuskan di sini adalah perkembangan kepada golongan belia. Dalam dunia yang semakin maju ini, terutama dalam abad ke-21, harapan rakyat, terutama sekali di kalangan belia, adalah sangat tinggi. Kewujudan teknologi yang canggih menjadikan kehidupan belia sekarang lebih maju seiring dengan golongan belia di negara-negara maju lain. Disebabkan kewujudan teknologi inilah yang menyebabkan golongan belia pada zaman sekarang sudah mengubah cara hidup sehingga memberi kesan negatif kepada cara hidup mereka. Generasi remaja dan belia perlu melihat bahawa perubahan semasa yang drastik ini boleh memberi kesan yang negatif, walaupun kita tidak dapat menafikan yang kewujudan teknologi ini membawa perubahan dalam hidup kita. Kewujudan teknologi ini sudah cukup untuk melengkapi kehidupan manusia, terutama kepada golongan belia yang sangat peka terhadap pertumbuhan teknologi ini. Tanpa pengumuman teknologi ini, mungkin golongan belia tidak dapat menyelesaikan diri kerana teknologi komunikasi adalah salah satu keperluan dalam hidup mereka. Golongan belia perlu menyiapkan diri dengan pelbagai jenis pengetahuan dan kemahiran supaya mereka boleh menyelesaikan diri dengan arus peredaran zaman sekarang. Perkembangan pesat dalam teknologi maklumat boleh menyebabkan dunia semakin hari semakin kecil. Maklumat dalam berita yang disalurkan melalui internet juga boleh mempengaruhi pemikiran belia. Malah, kewujudan blog kini menjadi media maklumat yang sangat popular untuk golongan belia menyuarakan pendapat dan pandangan mereka secara bebas tetapi masih terkawal. Kewujudannya tidak boleh dipandang ringan kerana peranannya cukup berkesan. Kebaikan wujudnya teknologi maklumat dan komunikasi kepada golongan belia. Pada era yang menjurus ke arah kemodenan ini, teknologi maklumat dan komunikasi semakin berleluasa terutama dalam kalangan belia. Ianya telah menjadi kepentingan dalam menjalani kehidupan seharian seseorang seperti bagai pinang di belah dua kerana ianya tidak dapat memisahkan di antara manusia dan juga teknologi maklumat dan komunikasi ini. Namun begitu, terdapat beberapa kebaikan sekiranya wujud teknologi maklumat dan komunikasi ini kepada golongan belia. Yang pertama, memudahkan urusan seseorang. Kebaikan wujudnya teknologi maklumat dan komunikasi ini kepada golongan belia telah memudahkan urusan seseorang. Hal ini demikian kerana kita dapat lihat bahawa apa sahaja urusan kerajaan maupun swasta di sektor pekerjaan telah dilakukan di atas talian. Sebagai contohnya, urusan-urusan kerajaan seperti urusan pembayaran bil RTT, urusan perbankan dan permohonan pekerjaan melalui sistem resume online. Namun begitu, dengan wujudnya teknologi sebegini, ini akan memudahkan lagi isi rumah dalam melangsaikan pembayaran bil di pihak Bendahari Universiti Malaysia, Sabah, dan golongan belia tidak perlu lagi berbaris panjang semata-mata untuk melangsaikan hutang sahaja. Selain itu, memudahkan golongan belia dalam pencarian maklumat. Hal ini demikian kerana
apabila wujudnya teknologi maklumat dan komunikasi ini. Ia akan memudahkan lagi golongan belia dan dalam mengakses apa sahaja ilmu yang berkaitan dengan pendidikan dan memudahkan untuk mengetahui keadaan dunia sekarang ataupun isi semasa sama ada melalui berita harian online, sinar harian dan sebagainya. Ini akan mengembangkan lagi minda golongan belia apabila mereka cenderung ke arah kerajinan dalam mengakses sesuatu isu penting. Bukan itu sahaja, kita juga tahu bahawa manusia tidak dapat dipisahkan dengan teknologi maklumat dan komunikasi yang canggih. Dan ini juga disebabkan oleh manusia juga tidak dapat dipisahkan dengan teknologi maklumat dan komunikasi ini. Keburukan wujudnya teknologi maklumat dan komunikasi kepada golongan belia. Berlakunya jenayah cyber. Kehidupan yang dilingkari dengan teknologi canggih tanpa sepadan telah melahirkan satu kelompok manusia yang hidup serba mudah dan ringkas. Tindakan penyalahgunaan teknologi ini menunjukkan bahawa pengguna tidak dapat mengawal tingkah laku mereka sendiri apabila mereka menggunakan atau mengaplikasikan teknologi. Salah satu penyalahgunaan teknologi ialah jenayah cyber. Menurut kajian yang dilakukan oleh Mazlan Osman bin Amri Abdul Rahman dari UiTM, jenayah cyber merujuk kepada aktiviti jenayah yang berkaitan dengan teknologi dan komputer menerusi internet. Menurut kajian tersebut, pengguna internet melakukan pelbagai jenis jenayah cyber seperti penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian ke atas program atau data komputer, kecurian maklumat, pencapaian secara tidak sah ke atas sistem, menyalin perisian secara tidak sah, pengintipan, judi cyber, skim cepat kaya, pornografi, penggondam, penyebaran virus dan mail spam. Untuk mengenal pasti kadar jenayah cyber di Malaysia, Berita Harian Online telah melaporkan bahawa kadar jenayah cyber telah meningkat sehingga 88% pada tahun 2011 berbanding dengan pada tahun yang sebelumnya yang hanya mencatat 8,090 kes jenayah cyber. Kesimpulan yang dapat saya berikan di sini adalah setiap perkara itu ada baik dan buruknya. Ia bergantung kepada niat kita yang menentukan. Jika baik niat kita, maka baiklah ia. Jika buruk niat kita, maka padah bakal menimpa. Ia bertepatan dengan ayat Al-Quran berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika engkau bersyukur dengan nikmatku, maka Allah akan tambah lagi. Dan jika engkau kufur dengan nikmat yang diberi, maka ingatlah bahawa azab Allah itu amat pedih. Sekian daripada saya.